Hi guys, what's up? Assalamualaikum semua. Welcome to channel Faiz Cerita. Hai guys, apa khabar korang semua yang tengah tengok ni? Aku harap korang semua yang tengah tengok ni sentiasa berada dalam keadaan sihat dan dalam keadaan yang baik-baik. Dan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang tengah tengok ni sebab sudi untuk tengok video kali ni dan sudi support Faiz Cerita. Pada yang baru mengenali Faiz Cerita, salam perkenalan aku ucapkan buat korang, dan aku harap korang yang baru mengenali Faiz Cerita sudi untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share, dan juga boleh follow Faiz Cerita di platform media sosial seperti yang tertera di ruangan description. So guys, sebelum aku memulakan penceritaan macam biasa, apa yang aku nak beritahu ni pendek je, pendek ni pendek, bukan panjang. Apa yang aku nak beritahu ni macam biasalah, aku nak minta maaf banyak-banyak jika ada sepanjang penceritaan ni ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang menyenangkan ke. Aku minta maaf banyak-banyak untuk atas segala kesalahan dan kesilapan, dan aku akan cuba perbaiki untuk beri yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni. So guys, tanpa membuang masa, jom kita start. So untuk dalam video kali ni guys, apa yang aku nak kongsikan dengan korang, nak ceritakanlah dengan korang, aku ada dapat satu perkongsian ni yang dikongsi dari seseorang yang namanya Kak Laila, tapi bukan nama sebenar lah. So apa yang Kak Laila ni kongsikan cerita dia, pengalaman seram yang menimpa ke atas diri dia ni terjadi sewaktu dia berumur dalam umur 30-an macam tu guys. Dan perkara tu terjadi ke atas diri dia yang di mana waktu tu dia baru sahaja selepas melahirkan anak. Senang cerita, dia terkena dengan gangguan yang menyeramkan ni sewaktu dia tengah berpantang guys. So kalau korang nak tahu cerita Kak Laila ni seram ke tak seram, okey ke tak okey kan, boleh pergi ke tak boleh pergi, korang kena stay tune sampai habis. So apa yang Kak Laila kongsikan macam aku bagi tahu dengan korang tadi, ialah kisah ni berlaku sewaktu dia berumur 30-an. Tapi sekarang ni tak tahulah berapa umur Kak Laila ni sebab aku tak tanyalah kan. Nanti kalau aku tanya Kak berapa umur Kak, apa pasal aku nak tahu? Apa pasal aku sibuk? Cerita je lah kisah seram tu. Dah pula Kak Laila marah pula. Tak adalah, gurau je lah. Mungkin Kak Laila okey kot kalau aku nak tanya umur, tapi tak payahlah kan. Apa yang kita nak tahu kisah seram beliau ni je. So kisah dia macam ni. Seingat Kak Laila, waktu tu pada pukul 10 malam. Dan pada hari tu juga, anak dia yang selepas dia melahirkan tu baru berusia 50 hari. Pada waktu pukul 10 malam masa tu, kata Kak Laila, suami dia dalam bersiap sedia lah nak masuk tidur. Sebelum suami dia nak masuk tidur, kata Kak Laila rutin dia macam biasa. Sebelum dia dengan suami dia nak masuk tidur, mereka ada berbual-bual, berborak-borak. Itu memang rutin kebiasaan lah. Ada hari tu juga guys, apa yang Kak Laila bagi tahu, dia ada dapat satu rasa yang semacam sikit. Hati dia ada rasa macam panas, lepas tu badan dia rasa macam seram sejuk. Tengah-tengah dia berbual dengan suami dia, tanpa disedari, Kak Laila ni macam terkasar sikit dengan suami dia. Dan secara tiba-tiba, kata Kak Laila, mengalirlah air mata wanita yang telah lama disimpan. Dan kata Kak Laila, waktu tu suami dia terus keluar daripada bilik, meninggalkan Kak Laila ni dan anak dia waktu tu di dalam bilik berdua sahaja. Tak sampai 5 minit, suami dia keluar daripada bilik. Tiba-tiba, depan Kak Laila ni, depan mata dia ni ada almari tau. Almari dia tu terbuka dengan sendiri guys, tanpa ada sesiapa pun yang buka. Sedangkan waktu tu dalam bilik hanya ada Kak Laila dengan anak dia yang baru lahir tu je. Pada malam tu, dekat dalam bilik tu memang agak gelap sikit tau. Kak Laila beritahu dia cuba nak mengintai dekat dalam almari tu, ada apa-apa dekat dalam almari tu. Bila Kak Laila mengintai kat dalam almari tu, walaupun daripada jarak yang agak jauh sikit, sebab waktu tu Kak Laila dekat atas katil, dia macam tengok-tengok macam tu je lah. Pelik, dia kata tak ada apa-apa pun yang mencurigakan. Bila dah tengok tak ada apa-apa, kata Kak Laila, dia pun mengambil posisi lah, posisi yang selesa sikit. Dia baring di bersebelahan anak dia. Sebelum Kak Laila memejamkan mata nak tidur, dia sempatlah mencium dahi anak dia. Dan Kak Laila macam menenung seketika anak dia yang baru lahir tu. Tiba-tiba ada bunyi krik, kata Kak Laila. Bunyi daun pintu almari terbuka luas. Bunyi daun almari guys, aku pertama kali dengar ni. So aku tak berapa faham sangat. So kalau korang tahu, korang boleh explain kan lah. Bila berlakunya benda tu, kata Kak Laila, satu tubuh badan dia dah memang betul-betul dikuasai oleh rasa seram dan rasa yang sangat-sangat takut. Pada masa yang sama, kata Kak Laila, dia membacalah ayat kursi, apa-apa ayat surah yang dia tahulah. Segala bacaan dia semuanya dalam keadaan tunggang terbalik.
Sebab dia dalam keadaan yang sangat-sangat takut. Dada dia pun memang sangat-sangat kencang lah. Kak Laila beritahu waktu tu dia tenung je dekat almari tu. Dia memang memandang tajam dekat almari tu, macam satu pandangan tak puas hati. Yalah, sebab dia pelik kan. Berkali-kali ada bunyi, lepas tu almari tu terbuka sendiri. Dia tenung je almari tu sampai dia tak sedar suami dia dah masuk dalam bilik. Suami Kak Laila pun cakap lah dengan Kak Laila ni, dah jom masuk tidur, sambil memegang bahu Kak Laila. Bila suami dia tegur macam tu, Kak Laila begitu terkejut lah dia sekejap kan. Sebab yelah dia tengah pandang almari tu tadi dah dengan keadaan macam tu. Lepas tu dia pun baringlah semula, dan muka Kak Laila ni waktu tu dia memandang ke arah anak dia lah. Kali ni dia memang sangat-sangat terkejut. Memang terkejut perut lah guys. Dia kata jantung dia rasa macam nak berhenti. Sebab kata Kak Laila, sewaktu dia menoleh je dekat anak dia tu, apa yang dia nampak waktu tu guys, bukan manusia tau, tetapi apa yang dia nampak tu seketul batu nisan guys. Dan pada masa tu juga dia pun ada terpandang lagi sekali dekat almari tu. Dia ada ternampak satu sosok tubuh berwarna hitam, yang sosok tu tengah mencangkung dan memandang ke arah Kak Laila ni lah. Pada waktu tu juga dia cepat-cepat nak beritahu dengan suami dia yang bahawasanya dekat sebelah dia ni bukan anak dia tapi batu nisan tu. Malangnya waktu tu suami dia hanya memandang dia, lepas tu suruh tidur je. Kiranya Kak Laila tak sempat nak beritahu dengan suami dia. Yelah, dengan keadaan dia macam tu, lepas tu dia rasa macam tak dapat nak beritahu tau dengan suami dia. Rasa macam mulut tu terkunci sekejap. Waktu tu diri dia ni rasa macam seseorang yang kena berlari dengan jarak 1000 batu. Dengan jantung dia laju, lepas tu dengan badan dia tiba-tiba jadi macam tu. Dengan spontannya dia bangun, menjerit keluar daripada bilik sambil dia meminta tolong. Dekat dalam rumah tu juga ada mak dan juga ayah Kak Laila. Jadi bila dia keluar daripada bilik tu, dia menjerit lah, Mak, takut. Dia memang takut sangat. Kata Kak Laila waktu tu dia dah seakan macam tak kenal dah dengan diri dia ni. Dia menjerit tanpa berhenti tau guys. Waktu tu mak bapak dia pun terkejut tau. Lepas tu bapak Kak Laila ni ambil air, lepas tu menjuruskan air tu dekat kepala Kak Laila. Yang air digunakan untuk menjurus kepala Kak Laila ni, apa yang dia beritahu adalah air Yasin. Lepas dia kena jurus kepala tu, kata Kak Laila, dia macam jadi seseorang yang hilang ingatan. Tiba-tiba dia terdiam. Dia hanya memandang mak dia dengan tangisan yang tersedu-sedu. Apa yang dilakukan oleh ayah Kak Laila waktu tu, dia suruh Kak Laila ni pergi ambil wuduk, pergi menunaikan solat. Dan Kak Laila beritahu dia pun menurutlah perintah ayah dia. Dia pergi ambil wuduk, lepas tu dia pun menunaikan solat lah. Sedang Kak Laila ni menunaikan solat, kata dia sedar juga apa yang dibaca dalam menunaikan solat tu guys tak seperti kebiasaan. Apa yang dia beritahu umpama macam ada yang berbisik dekat Kak Laila waktu tu untuk membaca mentera. Selesai sahaja memberi salam, Kak Laila ni dia menjenguk ke luar bilik. Kak Laila beritahu dia ada ternampak arwah atuk dia guys datang melambai-lambai dekat arah Kak Laila ni. Kak Laila pun apa lagi, dia menjerit lah guys. Dia menjerit memanggil ayah dia. Dia beritahu dekat ayah dia yang atuk dia datang ni sedang memanggil-manggil dia. Ingatan Kak Laila ketika tu, dia kata macam keliru. Dia kata waktu tu dia rasa macam separuh diri dia ni, separuh macam ada dekat alam nyata, separuh lagi diri dia ni berada dekat satu alam yang dia tak tahu kat mana. Tak pasal-pasal dia rasa diri dia ni macam kerasukan, yang waktu tu diri dia ni macam dikawal oleh sesuatu. Dekat depan mata dia ni orang-orang yang dia kenal, tapi mulut dia ni macam tak boleh nak memanggil mereka tau. Dan kata dia waktu tu mulut dia hanya tukumak kambit membaca mentera saja. Yang mentera tu entah daripada mana datang, dia pun tak tahu. Lepas tu tak tahu apa yang jadi, apa yang berlaku. Kata Kak Laila, seingat dia, apa yang dia ingat lah, dekat depan mata dia ni, apa yang dia nampak, mulut keluarga dia dengan jiran dia ni tukumak kambit membaca sesuatu. Tapi yang peliknya kata dia tak dengar pun apa yang mereka baca tu. Setelah bertarung selama 3 jam, kata dia, barulah dia dapat mengenali diri dia. Namun otak dia kata rasa macam nak gila tau, sebab terlampau banyak sangat nampak kelibat. Waktu tu hijab dia memang dah terbuka dah. Setelah berlaku macam-macam perkara, kata Kak Laila, waktu tu pun dalam pukul 3 pagi. Dan bila dah pukul 3 pagi, ayah Kak Laila ni mengarahkan Kak Laila ni, lepas tu dengan anak dia yang baru lahir tu dan juga suami dia ni, untuk tidur bersama mereka lah, untuk mengelakkan berlakunya kejadian yang baru berlaku tadi. Pada masa nak masuk tidur tu, mak Kak Laila ni pun dia tidurkanlah anak Kak Laila ni di sebelah Kak Laila ni lah. Tapi waktu tu Kak Laila kata pelik betul. Hati dia ni
tak nak dengan anak dia. Bukan tu je guys yang pelik. Waktu tu dia rasa dia tak nak menyusukan anak dia ni, sehingga kan dia mengalami bengkak susu. Lepas tu tak lama kemudian tidurlah. Lepas dah tidur, keesokannya dia dikejutkan oleh anak dia. Mungkin anak dia menangis, jadi dia pun tersedar lah. Bila dah terbangun tu, dia cuba nak bagi anak dia susu, tapi anak dia tak nak. Kata Kak Laila, bayangkanlah, anak yang berusia 50 hari tu tak nak menyusu badan ataupun botol. Lepas nangis je tidur, bangun nangis tidur, bangun nangis tidur, itu je lah. Pada masa yang sama, bila dah jadi macam tu, Kak Laila beritahu sifat keibuan dia pun jadi hilang, sehingga kan membuatkan dia terpaksa cakap dekat mak dia yang itu bukan anak dia. Alasan dia kata macam tu dekat mak dia, dia kata yang anak dia ni bau busuk, macam bau longkang. Yang Kak Laila beritahu lah, seingat dia anak dia kuat nyusu, yang ni tak nak nyusu. Bab yang dia kata anak dia macam bau longkang tu sebenarnya dia kata macam tak logik, sebab mak dia waktu tu dah mandikan dah anak dia dengan sabun lagi. Sehingga kan mak Kak Laila ni pun pelik, macam tanyalah, apa pasal kau cakap macam ni? Mak baru je dah mandikan anak engkau ni dengan sabun apa semua, wangi budak ni. Tapi waktu tu Kak Laila beritahu memang dia bau busuk kat anak dia. Dia pun pelik, tak tahu kenapa. Bila dah masuk waktu senja, kata Kak Laila, suami dia pun balik. Suami dia balik ada bawa seseorang lah, yang mereka ni adalah pengamal perubatan tradisional untuk ubatkan Kak Laila ni lah. Waktu tu suami dia tak berbincang apa-apa pun dengan Kak Laila. Dan entah kenapa, tak tahulah datang daripada mana, Kak Laila beritahu waktu tu dia macam ada satu kuasa. Dia tiba-tiba menjerit sekuat hati dekat mak dia, yang dia beritahu dengan mak dia ni, suruh orang ni balik. Dan Kak Laila waktu tu terus masuk dalam bilik tidur, menangis. Dia tak tahu apa yang dia tangiskan sampai membuatkan dia tertidur. Dan suami dia pun tak lama kemudian masuk dalam bilik, kejutkanlah Kak Laila ni untuk bangunlah dan bagi tahu dengan Kak Laila ni ada orang nak datang jumpa. Dan orang tu pun masuk dalam bilik dan memberi salam. Kak Laila bagi tahu, dia pun jawablah salam orang tu. Tapi cara dia jawab tu dalam keadaan yang tak berapa betul, macam tunggang terbalik. Otak dia waktu tu jadi macam semalam waktu kejadian tu. Dah jadi macam tak normal lah. Kata dia seolah-olah macam ada yang sedang mengatur percakapan dia ni. Dan kata Kak Laila, dia nampak apa yang pengamal perubatan tu buat. Dia baca-baca, ada sembur-sembur sikit kat dalam bilik. Reaksi Kak Laila waktu tu, dia pandang pengamal perubatan tu macam nak makan je. Dia renung tajam dekat pengamal perubatan tu. Antara perkara yang Kak Laila tak boleh lupa, orang tu bagi Kak Laila air lah untuk diminum. Dan Kak Laila pun ada ambil gelas untuk minum air tu. Bila dia nak minum je air tu guys, ada peristiwa yang berlaku. Ada muncul ulat. Lepas tu air tu bertukar jadi warna hitam. Terus dia baling air yang dalam gelas tu dekat orang tu, dekat pengamal perubatan tu. Contoh dia nak minum kan, dia nak minum, bertukar macam tu, nampak ulat apa semua, ambil, dia baling macam tu. Mereka-mereka yang ada dekat dalam rumah tu bagi tahu dengan Kak Laila, apa yang mereka nampak air tu biasa je. Biasa je, tak ada apa-apa pun, tak ada warna apa-apa, tak ada ulat pun. Tapi Kak Laila pelik lah, kenapa air tu dia nampak macam tu. Setelah azan maghrib, dia pun disuruh bersiap untuk berjumpa dengan seorang ustaz ni. Dan tangan dan kaki Kak Laila ni diikat. Kata Kak Laila waktu tu dia ni ditarik oleh keluarga dia lah, kerana waktu tu dia menteronta. Sebelum mereka nak bergerak ke rumah ustaz tu, Kak Laila ni nampak ayah dia tengah merenjis-renjis air dekat kereta. Untuk apa, kata Kak Laila, dia tak pastilah kenapa ayah dia buat macam tu. Tapi apa yang Kak Laila nampak waktu tu dekat ayah dia, dia kata dia nampak ayah dia dokong lembaga hitam. Dalam perjalanan nak pergi ke rumah ustaz tu, dia ada ternampak sebuah kedai ni. Dekat bahagian dapur, dekat kedai yang dia nampak tu, dia nampak ada lembaga sedang mencangkung. Dan bila teringat balik kata Kak Laila, boleh tergelak dibuatnya. Dah rasa macam cerita dongeng pula. Tapi itulah realitinya guys, apa yang berlaku dia kata. Sampai je di rumah ustaz, keadaan dia jadi macam dah pulih. Dah jadi macam seseorang yang normal lah. Dah jadi baik. Jadi bila sampai dekat rumah ustaz tu, adalah beberapa proses rawatan yang kena buat. Lepas tu ada ayat-ayat yang ustaz ni suruh Kak Laila ni amalkan. Kak Laila beritahu kepala rasa ringan, diri dia rasa macam okey sikit. Dan waktu tu jugalah dia rasa dia dah teringat dekat anak dia. Dan malam tu dia kata dia memang tak dapat tidur tau. Dia memikirkan yang kenapa anak dia ni tak nak menyusu. Puas Kak Laila ni, dia kata dia suapkan, tapi anak dia tetap tak nak. Jauh di lubuk hati dia, dia mengatakan yang itu memang bukan anak dia. Lepas tu Kak Laila ni tak puas hati lah pasal anak dia tak nak menyusu kan. Dia minta lah suami dia bawa dia pergi ke rumah ustaz tu balik untuk bertanyakan pasal anak dia tu lah. Sampai dekat rumah ustaz tu, Kak Laila pun bagi tahu lah dengan ustaz tu yang dia dah 2 hari tak dapat nak menyusukan anak dia tak nak menyusu. Diberi nestem pun tak nak, susu botol pun tak nak. Sampai bibir anak dia dah kebiruan, suhu badan dia pun agak sejuk juga. Tapi Kak Laila beritahu dia tak adalah cakap dekat ustaz tu yang dia syak anak tu bukan anak dia. Kata Kak Laila, bila dia tengok muka ustaz tu,
dia tengok macam ustaz tu macam dapat tahu pula yang tu bukan anak Kak Laila. Lepas tu apa yang ustaz tu buat, dia seru nama anak Kak Laila ni sebanyak 3 kali. Lepas tu ustaz tu ada sembuh air dekat anak Kak Laila tu dan ada beri air lah untuk anak yang masih kecil tu minum. Kata Kak Laila, sepanjang ustaz membaca beberapa ayat, mata anak dia ni yang masih kecil ni Kak Laila perasan merah guys, dan merenung tajam dekat ustaz tu. Benda ni kata Kak Laila memang tak masuk akal. Budak berusia 50 hari macam mana boleh berlaku macam tu? Tapi kata Kak Laila, yelah, benda-benda mistik kan, nak buat macam mana, dah berlaku. Jadi selepas saja proses rawatan, dah selesai semua, bila sampai je dekat rumah, barulah guys, dia bau anak dia tu bau-bauan yang wangi. Lepas tu anak dia dah macam ada merengek. Memang waktu tu kata Kak Laila, anak dia terus nak menyusu. Memang dia nampak anak dia tu macam lapar sangat. Kejadian ni kata Kak Laila memang sangat pelik guys, memang tak masuk akal. Dan dia pun ialah ada juga bertanya dengan ustaz tu kan, kenapa boleh berlakunya kejadian macam ni. Kata ustaz tu, kenapa perkara macam ni boleh berlaku, ada sesuatu yang mahu mengikuti Kak Laila ni waktu ketika tu. Yang kata ustaz tu dia lebih kepada saka. Yang paling tak masuk akal sekali, kata Kak Laila, anak dia tu disorok dalam almari rupanya. Apa yang Kak Laila tu nampak batu nisan tu, inilah puncanya. Inilah pengalaman Kak Laila ni. Apa yang dia kongsikan, apa yang dia sudi nak sharekan, apa yang diingatlah. Pengalaman ni memang satu pengalaman yang menyeramkan, yang dia tak boleh lupakan. Dia kata memang ini pengalaman dia, nak percaya ataupun tidak terserahlah kepada kita. Jadi untuk aku sendiri memang satu pengalaman yang agak menyeramkan juga guys. Untuk korang yang tengok ni macam mana? Korang rasa seram tak? Cuba korang share sikit dekat ruangan komen di bawah. So itu guys, terima kasih banyak-banyak lah untuk stay tune dalam video kali ni, sudi tengok video kali ni, untuk dengarkan kisah perkongsian dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak guys. Aku minta maaf sekiranya kalau ada salah silap, ada tersalah cakap, mungkin ada kata-kata yang kurang jelas ke, yang kurang menyenangkan. Sekali lagi aku minta maaf banyak-banyak, dan aku akan cuba perbaiki untuk memberi yang terbaik buat korang semua yang tengah tengok ni guys. Dan aku harap juga korang semua sudi untuk stay support Faiz Cerita. Dan kepada yang baru mengenali Faiz Cerita guys, jangan lupa guys untuk support hanya dengan klik subscribe, like dan share. Dan juga guys, sekiranya kalau korang ada kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang korang nak share kan, yang nak ceritakan, sudi untuk dikongsikan, korang boleh emailkan jadi Faiz Cerita. Jadi bolehlah aku kongsikan di dalam video di masa akan datang. So guys, itu sahaja untuk dalam video kali ni. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Aku sentiasa mendoakan korang semua agar korang semua ni dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang sangat luas, dipanjangkan umur untuk semuanya. Amin. So guys, stay tune untuk next video, InsyaAllah. Assalamualaikum.